Alright. Um, so harap 2 hari ni kita akan ubah benda ni lah. Okay, kita akan ubah benda ni. Kita akan buat sesuatu so called macam magic lah. Okay, macam magic lah untuk kita survive dekat dalam industri. Okay. Kita belum ada lagi advisor. Okay, seorang pun belum ada lagi advisor. Okay, so diharapkan kita dapat melahirkan advisor. Kita tak sure kalau kita boleh lahirkan advisor dalam masa 2 hari yang terakhir. Alright. Tapi saya harap kita target 8 advisor in total. Sampai hari ni belum ada lagi. Okay. So saya tak tahu. Okay. So tak tahu apa yang terjadi, apa yang you all buat. Early network. Okay. Tapi kalau kita tengok, kita dah 3 minggu SPFG, ni minggu ketiga, dan kita pun seperti biasa kita masih saja buat the first sebab utama ialah kekurangan aktiviti. Alright, kekurangan aktiviti. So pagi ni saya nak refresh satu benda. Okay, saya nak refresh satu benda, satu perkara yang sebenarnya dia berpusing-pusing dekat dalam kita punya bisnes. Alright, dia bermain-main dekat dalam kita punya bisnes. Saya bukan nak mengajar ke, bukan nak apa, cuma mungkin saya sedikit sharing dan lebih kepada refresh supaya you dengan harapan you dapat sedar, okay? You dapat sedar apakah maksud, apakah yang perlu dilakukan dekat dalam bisnes ni. Okay, apa yang kita kena buat dekat dalam bisnes ni. Kalau baby ni panggil. Saya yakin semua pun tahu. Okay, saya yakin semua pun tahu. Alright, cuma apa yang kita nak sekarang ialah pelaksanaan tu dekat pada kadar yang betul. Alright, pada kadar yang betul. So saya nak share satu alright. Ini adalah gambar, salah satu gambar yang saya boleh share. Alright, saya boleh share apakah proses, apakah proses kita punya bisnes dekat sini. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, dia ada 5 stage of sale funnel. Okay, dia ada 5 stage. Kalau kita tengok untuk mendapatkan sale, kalau kita tengok pada gambar ni, purchase tu adalah bahagian bawah sekali. Right, bahagian bawah sekali. Dan kalau kita tengok benda ni, apa nama ni, kon lebih kurang kon yang diterbalikkan ni. Okay, bahagian purchase adalah yang paling kecil sekali. Okay, bahagian purchase adalah yang paling kecil sekali. So di situlah terlahirnya advisor, di situlah terlahirnya convention qualifier, di situlah terlahirnya MDRT. Okay, tapi kita nak create sebesar mana kita punya purchase. Okay, kita nak create sebesar mana kita punya purchase, kita perlu tahu, kita perlu tahu lagi besar kita kena create benda-benda yang dekat atas tu. Right, benda-benda yang dekat atas tu. So the first thing first yang kena ada dekat dalam business ni is awareness. Okay, kita kena create awareness dekat semua orang. Okay, kita kena create awareness dekat semua orang. So
kalau saya nak cakap dalam bahasa bisnes yang lebih mudah, create awareness ialah number of appointment. Okay, number of appointment. Number of appointment kita perlu besar, perlu banyak. Okay, sebab kalau kita tengok dekat sini, antara awareness dan purchase, okay, dia lebih kurang 5 kali ganda. Okay, 5 ke 6 kali ganda kecilnya purchase tu nak compare dengan awareness. Right? So awareness kita kena sebarkan awareness, sebarkan kesedaran kepada semua orang, kepada ramai orang. Okay, kepada ramai orang, sebab kalau perkara yang pertama ni kita gagal untuk buat, okay, kita akan mendapat purchase yang sedikit. Alright, so just imagine kalau kita 5 kali ganda kecil purchase tu dia berbanding dengan awareness. Kalau kita buat 10 awareness, kita sebarkan 10 awareness yang jadi purchase, mungkin dia, okay, mungkin dia, kalau kita nakkan 10 kalau kita nakkan 10 purchase, so kita boleh kira berapa banyak kita nak create awareness dekat orang. Kita nak kena sebarkan awareness tu kepada berapa ramai orang. Alright, so saya nak ingatkan dekat sini, alright, untuk kita dapatkan sales yang banyak, kita kena pergi create awareness yang banyak. Kita kena sebarkan awareness mengenai plant takaful. Dia mengenai plant takaful, bagaimana ia berfungsi dan kenapa ia perlu diambil oleh orang masyarakat di luar. Okay, kenapa orang perlu beli dengan kita. Okay, orang perlu beli dengan kita. So inilah kerja kita setiap hari. Inilah benda yang kita boleh kawal. Kita tak boleh kawal berapa banyak orang nak masuk, berapa ramai orang nak masuk. Okay, benda tu kita tak boleh kawal. Tetapi kalau kita nak sebarkan awareness kepada berapa ramai orang, itu adalah satu benda yang kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol benda tu. Alright, ya, ada banyak appointment juga yang tak jadi, yang apa semua, tapi kita boleh kontrol untuk kita gantikan appointment tu as soon as possible, ataupun kita biarkan ianya berlalu saja. Semuanya benda ini kita boleh kontrol. Okay, untuk kita sebarkan awareness berapa banyak, benda yang kita boleh kontrol. So kita tak perlu kontrol apa yang kita tak boleh kontrol. Sekarang ni kita hanya kontrol apa yang kita boleh sahaja. Okay, so apa yang kita boleh kontrol ialah kita nak berapa banyak appointment. Okay, berapa banyak awareness kita nak kena create dalam masa sehari, dalam masa seminggu, dalam masa sebulan. Okay, benda ni yang kita boleh kontrol. Jadinya kita kontrol benda ni dulu. Okay, kita kontrol benda ni dulu. Kita jangan nak berfikir pasal sales apa semua. Kalau kita tak kontrol kita punya create awareness ataupun kita punya presentation ataupun appointment. Alright, so make sure setiap hari kita sebarkan awareness kepada ramai orang. Kepada ramai orang. Itu yang pertama sekali step dekat dalam this business. Untuk dapatkan purchase, untuk dapatkan purchase to sales. Okay, untuk dapatkan sales, okay, kita kena create awareness dulu. That's why, okay, that's why sekarang ni iklan memainkan peranan yang penting. Kalau kita tengok di Facebook, di IG, di Twitter, di mana lagi platform LinkedIn, TikTok. Okay, so iklan ni bertanggungjawab untuk sebarkan awareness kepada orang. Right? Kalau tak, kenapa jenama-jenama besar sanggup membayar amount yang besar untuk keluarkan iklan diorang dekat TV? Okay? Untuk keluarkan iklan diorang dekat TV, sebab diorang nak create awareness dulu dekat masyarakat. Okay? Sebab tak semua orang yang tengok iklan dekat TV. Satu contoh sebagai contoh, satu iklan shampoo. Okay? Satu iklan shampoo ditunjuk dekat TV prime time pukul 8 malam waktu berita perdana. Okay, pukul 8 malam. Alright, kita ada lebih kurang sekurang-kurangnya 3 juta penonton berita ketika itu. Okay, so yang melihat iklan shampoo ni ada 3 juta dan tak semua 3 juta membeli shampoo tu, tapi mereka nak create awareness. Okay, mereka nak create awareness. Macam mana diorang create awareness? Okay, diorang cakap
rambut boleh jadi lembut, rambut boleh jadi tak beralun, beralun lah, apa benda semua lah. Dan sekarang baru diorang tukar strategi, diorang letakkan model yang pakai tudung. Okay, bermaksud orang yang pakai tudung pun kena sempur rambut, kena boleh pakai sempur rambut dia apa semua. So itulah some proses untuk diorang create diorang punya awareness. Okay, diorang create awareness dekat masyarakat. So diorang menggunakan teknik yang sebegitu. Jadi tapi kita tak boleh nak menggunakan teknik sebegitu, kita tak boleh nak keluarkan duit yang besar untuk buat iklan dekat TV. Right? Belum tahap kita lagi. Okay? So apa yang kita boleh buat ialah kita berjalan di Facebook. Okay? Kita buat iklan jalan di Facebook, di IG dan sebagainya, dan kemudian kita menerangkan, create awareness kepada masyarakat one to one melalui appointment dan presentation yang kita pergi. Okay? Sebab kita ialah peniaga yang sangat kecil. Okay? Kita bukan peniaga besar. Kita adalah peniaga yang sangat kecil, yang mana kalau kita tengok dekat sini, right, kita perlu pergi kepada masyarakat satu persatu. Okay? Kita perlu pergi ke masyarakat satu persatu. Jadinya pergi appointment setiap hari adalah sangat penting. Okay? Pergi appointment setiap hari adalah sangat penting. Jadi untuk kita sebarkan awareness tentang takaful ataupun tentang produk itu, apa-apa jenis produk itu. Alright? Sebab daripada berapa ramai yang kita create awareness, okay, ada portion yang besar yang akan interest dengan produk kita. Okay, akan ada orang interest, akan ada portion yang besar untuk orang bersetuju dengan kita punya produk. Dia ada interest. Okay, dia ada interest, tapi ada interest tak semestinya dia beli. Right? Tak semestinya dia beli. So kita kena create awareness, lepas tu kita kena bagi ada orang interest dengan kita punya produk. Alright? Kita punya produk. So kita perlu buat sesuatu, kita perlu memikirkan sesuatu bagaimana untuk kita create interest dekat orang. Tetapi lumrah dia, kalau kita ada 10 orang yang kita buat presentation, create awareness, 10 orang, 8 orang kemungkinan akan interest. Okay, 8 orang kemungkinan akan interest dengan produk kita, cuma tak semestinya 8 orang itu akan membeli. Okay, tak semestinya 8 orang itu akan membeli. Okay, cuma dia akan interest. Kalau kita kurang mendapat number of interest ni, okay, kita kena perbetulkan kita punya presentation, kita kena tengok balik dekat presentation slide kita. Alright, kalau kita kurang dapat interest, kalau kita present dekat 10 orang, hanya seorang yang interest, okay, seorang yang berminat, maksudnya kita kena tengok balik, kita kena check balik dekat kita punya presentation. But normally secara kebiasaannya, okay, secara tabiinya, kalau kita buat 10 appointment, 10 presentation, lebih kurang 8, okay, lebih kurang 8 akan ada interest. Dia ada interest. Okay, cuma kita kena tengok evaluation dia selepas itu. Berapa ramai orang yang buat evaluation daripada orang ramai-ramai yang kita present, ada portion yang besar yang akan interest dengan produk kita. Okay, so berapa ramai yang akan buat evaluation. Okay, evaluate. So kita kena sentiasa follow up. Kita kena sentiasa follow up supaya mereka evaluate kita punya produk. Right, kita punya produk. Kita follow up bukan bermaksud kita tanya nak beli atau tak nak beli atau tak. Okay, bukan semata-mata itu. Alright, follow up dekat sini ialah keep in touch. Okay, keep in touch. Kita biasa je kalau ada sini-sini, ramai sini kat sini kan. 2 tahun sebelum ni kita dah present, tapi mungkin tahun ni baru dah beli. Perkara ni sentiasa berlaku. Okay? Perkara ni sentiasa berlaku. Because bukan sebab dia tak minat, dia ada interest masa kita present 2 tahun lepas. Okay? Dan dia ada evaluation. Okay? Dan yang paling penting pada masa tu ialah kita kena keep in touch dengan dia, which is kita panggil engagement.
Okay, engagement. Kita kena keep in touch dengan dia. Alright, engagement ada dua, maksud kata kita kena ada keep in touch dengan dia, sentiasa engage dengan dia orang. Dan yang kedua, kita ada deal dengan dia orang. Engagement means deal. Okay, deal. So kalau kita boleh tengok dekat situ, dalam gambar ni, yang dekat atas tu 10, dia akan berkurang 2 setiap peringkat. Kalau kita buat 10 create awareness, akan ada 8 interest, akan ada 6 orang yang akan buat evaluation yang serius dekat situ. Lepas tu kita akan ada 4 orang yang akan engage, yang bersetuju. Okay? Tapi dalam konteks bisnes, terutamanya kita punya bisnes, bersetuju nak beli tak semestinya dia beli dengan kita. Okay? Tak semestinya dia beli dengan kita. Alright, dan akhirnya dekat situ hanya ada 2 sahaja purchase. Okay? Purchase ni dua sum up, 2 case, tapi kita belum tentu lagi amount dia. Alright, belum tentu amount dia. So nak tentukan amount dia macam mana, kita tengok prospek yang macam mana kita nak cari, okay, dan case yang macam mana kita buka. Okay, case yang macam mana kita buka. Kalau kita buka semua case 10,000, insyaAllah kita akan dapat purchase 10,000 lah. Tapi kalau kita buka semua case open 2,000, kita akan dapat purchase 2,000. Okay. Tapi kalau kita create awareness, ada yang 10,000, ada yang 2,000, ada yang 5,000, purchase tu dia akan jadi pelbagai. Okay, dia akan jadi pelbagai. Tapi normal secara kebiasaannya yang berlaku, dia akan ambil on average. Okay, biasanya kita akan dapat on average. Apa yang usaha yang kita buat, ada yang kita buka 10, ada yang kita buka 5, ada yang kita buka 2, purchase akan jadi 5. Okay, dia memang akan seperti itu kebiasaannya. Okay, so di sini saya just nak ingatkan kembali kepada semua. Okay, tak semua orang yang kita tegur, tak semua orang yang kita approach, tak semua orang yang kita pergi present, kita kena harapkan close. Memang kita nak harapkan close semua case, tapi lumrahnya benda tu takkan terjadi. Alright, so kalau daripada 10 presentation yang kita buat, 2 sahaja yang close, jadi 2 sahaja yang close, bermaksud ada 8 orang yang kita gagal untuk close. Okay? Yang kita gagal untuk close. Tapi kalau dalam masa seminggu, kita jumpa present dengan orang kurang daripada 8 sekalipun, kurang daripada 8, adakah kita rasa kita boleh close case yang banyak? Adakah kita rasa kita boleh jadi advisor? Adakah kita rasa kita boleh jadi convention qualifier? Adakah kita rasa kita ni layak untuk menjadi seorang MDRT? Right? So, jujur saya katakan, benda tu tidak akan berlaku. Okay, benda tu tidak akan berlaku. Kita perlu bermain dengan numbers yang besar. Okay, kita perlu bermain dengan numbers yang besar. Sebab untuk dapatkan 2 purchase, sekurang-kurangnya 10 presentation kita kena buat. So kalau kita nak dapatkan sekurang-kurangnya 1 purchase, kalau kita ikut law numbers, ikut matematik, okay, kita nak dapat 1 purchase, at least lah kita kena buat 5. Tapi kalau kita kurang daripada 5 sekalipun, okay, adakah kita akan dapat purchase dalam masa seminggu? Alright, adakah kita akan dapat purchase 1 purchase dalam masa seminggu kalau kita punya awareness, kalau kita punya appointment, kalau kita punya presentation kurang daripada 5? Right? Dan inilah perkara yang berlaku dekat dalam MTS KMU sekarang. Terlalu ramai orang yang pergi kurang daripada 5 appointment seminggu. Not even 1 appointment sehari pun. Okay? Not even 1 appointment sehari pun. So, perkara ini yang perlu diubah. Jadi perkara ini yang perlu diubah. Bukan masalahnya kita dah stable, bukan masalahnya kita dah senior ataupun kita ni junior. Itu bukan permasalahannya. Selagi mana kita di kelas salesman
Okey, kita perlu buat sebegini. Kita perlu bergerak dengan numbers yang cukup. Okay, kita perlu bergerak dengan numbers yang cukup. Permasalahannya kita selalu kita selalu mengharapkan target orang yang kita nak close tu akan close. Okey, ini adalah masalah utama. Kita dah target dia ni kita akan close. Okay, dia ni kita akan close. So kita menunggu. Okay, menunggu dan menunggu. Ada masa ianya akan menjadi, tapi kebanyakan masanya ia tak akan menjadi. Okay, kita still kena go for create another satu kolam yang baru, satu kolam yang baru untuk kita buat prospecting, kita perlu buat presentation dan seterusnya. Kita masukkan dalam proses dan kemudian kita akan dapat purchase. Tapi kalau you tak nak create kolam yang baru, maintain dengan kolam yang sama, masuk dekat tempat yang sama, right, dan mengharapkan satu result yang berbeza, you akan dapat pertambahan polisi dekat situ, you akan dapat tambahan ANP dekat situ. Okay, you telah tersalah langkah dekat dalam bisnes ni. Okay, you telah tersalah langkah, you telah tersasar. Tapi apa yang bagus dia dalam bisnes ni, kita boleh berpatah balik easily. Okay, kita berpatah balik, kita start balik, kita tengok balik berapa numbers yang kita perlukan. Minggu lepas dah berlalu. Okay, whatever numbers yang you buat minggu lepas, kejap lagi kita akan share minggu ni punya numbers. Okay, minggu lepas dah berlalu, minggu ni yang kita mahukan. Okay, yang kita mahu, kita nak tengok berapa banyak appointment kita nak pergi minggu ni. Okay, so kita tahu kita ada closing esok kan. Okay, dan kita tak ada case lagi. Okay, dan kita tak ada case lagi, kita dah tahu dah benda tu. So kita tahu apa yang kita perlu lakukan, berapa banyak orang yang kita perlu jemput. Okay, berapa banyak orang yang kita perlu jemput. Ada orang yang kata waktu 2 hari ni ialah waktu untuk dah terlalu dekat untuk closing, kita follow up saja semua apa yang ada. Okay, kita follow up saja. Tapi permasalahannya, kalau kita tak ada ramai orang yang kita jumpa sebelum ni, number of follow up kita tu terlalu kurang. So macam mana kita nak follow up? Okay, berapa ramai yang kita nak follow up? Kalau kita ada at least 30 orang, minimum lah 30 orang yang kita dah present sebelum ni sepanjang bulan. Okay, kalau kita nak katakan 2 hari ni kita just nak follow up, I'm okay. Okay, saya okay. Sebab you ada 30 possibility untuk dapatkan case. Tak ada masalah. Tapi kalau sepanjang sebulan ni bawah 10, okay, ataupun bawah 15 ataupun bawah 30 lah sebenarnya kita, bawah daripada 30 numbers yang you pergi present, yang you pergi create awareness, yang you cuba untuk klik dia punya interest, alright, you tak boleh nak buat follow up 2 hari ni. You need to go for to find another presentation yang baru. Okay, di samping follow up lah, di samping follow up you kena pergi. Kalau you kata you ada 30 orang yang you nak follow up dalam masa 2 hari ni, okay, saya boleh terima, saya masih boleh terima, sekurang-kurangnya 30. Tapi kalau bawah daripada 30, you buat satu aktiviti yang lemah sepanjang sebulan tau. Ini bukannya seminggu, bukannya saya cakap 30 presentation tu minggu lepas, ini sepanjang Oktober. Okay, sepanjang Oktober. So kalau you rasa you tak cukup numbers of presentation these 2 days, 2 hari, hari ni dan esok, you perlu banyakkan presentation lagi. Okay, you perlu banyakkan lagi presentation, you perlu buat sesuatu. Alright, you perlu buat sesuatu. You perlu perbanyakkan lagi presentation. Alright, sebab you dah tahu. Semua orang tahu. Hari ni gambar yang saya tunjuk ni, apa yang saya cakap ni hanyalah refresh. Okay, kalau saya tak buat hari ni pun semua orang dah tahu. But ramai orang yang tak ingat. Okay, dia dah tahu tapi dia tak selalu nak ingat. Dia tak selalu nak ambil benda tu as sesuatu yang penting untuk dia. Yeah. Even nak masuk morning meet pun ada orang yang rasa benda tak penting pun.
Okay. Tapi saya tak nak komen yang tu. Tapi ada orang dia tahu pasal bisnes ni, dia tahu nak buat bisnes ni macam mana. Okay, dia tahu tapi dia tak minat nak buat dan dia tak buat. Right? Dan dia tak buat. So, 2 hari lagi, okay? 2 hari lagi sebelum closing, hari ni dan esok, saya mengharapkan sesuatu yang betul-betul berbeza, okay, daripada semua orang yang ada dalam ni. Ada 4 orang, okay, yang ada dekat dalam, ada 5 orang lah saya rasa termasuk Amin, okay. So saya mengharapkan ada sesuatu perubahan yang betul-betul ketara, okay, yang betul-betul ketara, yang dibuat untuk 2 hari ni, dan momentum tu akan diteruskan terus untuk November. Okay, momentum tu akan terus untuk November. Saya mengharapkan satu result yang besar sebenarnya bulan ni. Okay, saya mengharapkan satu result yang besar, tapi malang ni, okay, malang ni saya tak tahu apa masalah. Okay, saya tak tahu apa masalah sebenarnya. Kita tak sampai, baru 6,800 sampai hari ni. Baru 6,800 kan. 6,800 memang satu kes. Right? Kes daripada Abang Hatta, terus terang saya cakap, yang ada dalam ni semua tak ada kes lagi bulan ni. Alright? So, saya tak tahu. Saya mengharapkan sesuatu yang besar. Saya tak pernah mengharapkan besar sangat, tapi saya mengharapkan besar daripada sebelum bulan-bulan sebelum ni. Okay. Saya makin mengharapkan bulan ni kita, terus terang saya cakap, kita boleh cecah 100,000 paling minimum. Okay. Tak adalah terlalu besar. Saya bukanlah nak cakap kita nak buat 300, 500. Memang kita target 300,000. Okay. Tapi setidak-tidaknya ikut pada KMU punya performance, apa semua, saya rasa boleh kot cecah 100,000 dengan kita punya masa yang dah suntuk nak habis tahun, dah masuk Q4 kan, dengan kita baru balik daripada IBW dan sebagainya, ada kontes dekat IBW, lepas tu ada kontes lagi boleh pergi ke Vietnam, 120,000 setahun boleh pergi Vietnam dengan syarat kata ni buat 40,000 kan. So saya dengan adanya benda-benda ni semua, saya ingatkan kita boleh lonjakkan sen, walaupun bukanlah terlalu tinggi, tapi saya rasa 100,000 mungkin boleh buat. Okay, tetapi masalahnya, okay, apa yang realiti yang berlaku, dia makin teruk daripada sebelum ni. Sampai 29 hari bulan, kita hanya ada 1 kes sahaja. Okay, kita ada 1 kes dan kita ada kedegilan. Okay, kita ada 1 kes dan kita ada kedegilan. Berapa ramai lagi yang tak masuk monimik? Right? Dan berapa ramai lagi yang masuk monimik tapi tak meet apa yang dia target. Okay? Itulah yang saya katakan kedegilan. Kita masih ada kedegilan masing-masing. Okay, ataupun dalam bahasa lain, kita ada ego masing-masing. Okay, masing-masing tak nak turun padang untuk buat sales, masing-masing tak nak turun pergi buat perkara yang sepatutnya untuk dapatkan sales. Okay, ramai orang yang merasakan mereka tak layak untuk buat benda-benda macam tu. Okay, tapi pada hakikatnya kalau ikut Rizal, itulah perkara yang you perlu buat. Okay, itulah perkara yang you perlu buat. So saya mengharapkan bulan, kita ada 2 hari lagi bulan ni, dan bulan 11 kita akan buat sesuatu yang sangat-sangat gila. Okay, kita baru 310,000 okay, tahun ni. Okay, saya just remind balik, ataupun bagi tahu kepada siapa yang tak tahu. Okay, kita ada, tahun ni kita baru buat 310,000. Right? Tak ada benda yang promising pun sangat. Right? Kita ada positif grow 20% daripada tahun lepas. Okay? So tahun lepas adalah sesuatu disaster. Kita tak nak grow daripada tahun lepas. Kalau boleh kita nak grow daripada 2 tahun lepas. Itu yang sebenarnya yang kita nak. Right? But ramai orang yang merasakan dia tak patut, dia tak layak nak buat perkara macam itu. Mungkin dia tak layak nak buat direct coach, nak duduk dekat booth ke. Mungkin dia rasa dia tak layak nak pergi appointment banyak dengan amount yang banyak rejection, dia dah tak layak ke, saya tak tahu.
Okay, ataupun masih ada yang baru, dia rasa benda tu bukan untuk dia. Dia hanya perlu target market saja. Oh tak, benda ni not in this business. Okay, not in this business. You must see rejection after rejection. Right, you perlu berjumpa dengan rejection. Okay, baru dia akan masuk. Sebab macam Hafiza yang masih baru, saya just nak cakap, you jumpa 10 orang, 8 yang akan tak masuk dengan you. 2 akan reject terus. Okay, 2 akan reject terus. Lagi 8 dia ada interest, lagi 6 dia akan buat evaluation, lagi 4 kita akan dapat engagement dan kita boleh teruskan engagement dengan dia. Tapi dia tak semestinya beli. Kemungkinan besar hanya 2 saja yang beli. So daripada 10 presentation, 8 tak masuk, 2 je masuk. Okay, right. Ini pun 10 presentation yang berkualiti. Okay, saya just nak cakap lagi sekali, saya nak tekankan sedikit dekat semua, bukan Hafizah seorang saja. Okay, ini pun ialah 10 presentation yang berkualiti, bukan 10 presentation yang ala kadar. Alright, bukan 10 presentation yang ala kadar. So kalau kita nak dapat satu case pun, kalau kita tengok matematik, kita kena buat 5 presentation yang kualiti. Apatah lagi kalau kita nak perlukan 6 case, 7 case, 10 case. Okay, so saya mengharapkan sesuatu yang berbeza di bulan 11 dan lamanya 2 hari ni lagi. Okay, saya mengharapkan semua orang akan achieve. Kalau tak pergi Star Convention pun, okay, kalau tak pergi Star Convention pun, saya mengharapkan semua orang akan achieve ke Vietnam. Right, at least you ada trip tahun depan. At least you ada trip daripada AIA. Berapa ramai yang tak pernah pergi trip AIA? Udin tak pernah pergi trip AIA. Nas pernah achieve trip AIA tapi tak pernah pergi sebab COVID. Okay, Bella dah berapa zaman dah pergi trip AIA. Okay, Hafiza dengan Ami tak pernah pergi trip AIA. Okay, so at least, okay, AIA dia dah buka peluang. Kalau lah tak boleh nak sertakan Korea 230, kenapa tak sertakan Vietnam 120,000? 120,000 pun bukan Q4 saja, daripada awal tahun sampai Q4, sampai hujung tahun ni. Tapi at least Q4 ni kena buat 40,000. Okay, kena buat 40,000, itu sahaja. Tapi kalau melihat daripada you punya ANC sekarang, kalau semua orang nak achieve 120,000, memang akan lebih 40,000 di Q4. Okay, so saya tak apa tekankan 40,000 tu sekarang ni. So you kena buat 120,000 minimum. Dan semua orang akan dapat title Life Advisor. Right, so at least ada something yang you boleh achieve pada tahun depan. Okay, ada something yang boleh achieve pada tahun depan. Ada orang mengatakan, alamak aku punya PR teruklah, punya ni teruklah, itulah, kan? Jangan bagi alasan sebelum benda tu berakhir. Okay, alright, kita still fight dengan itu. Saya rasa D1 semua tak ada masalah. Saya rasa D1 semua tak ada masalah. Okay, tapi kita still fight dengan itu. Kita masih fight lagi dengan management untuk itu. So mungkin akan ada last pada saat pengakhiran tahun ni, akan ada sesuatu yang mungkin di luar jangkaan kita. Kemungkinan itu akan dibatalkan ke, akan direndahkan lagi ke, apa ke, kan? Kita tak sure benda tu. Tapi kita masih negotiate lagi benda tu. So kita tak perlu risau. Kita perlu terus buat. Okay, cumanya kenalah jaga about vitality, about repurchase, apa semua tu, kan? Right, about vitality, bronze pergi ke silver. Okay, minimum silver, benda-benda ni semua kenalah jaga, kan? Okay, kenalah jaga. Right, dan benda tu tak susah sangat pun. Saya tengok repurchase pun masing-masing okey, walaupun belum meet target, tapi saya tengok repurchase pun okey. Cuma vitality, okay? Vitality yang kita tak okey. Sebab vitality kalau macam saya tengok, kalau macam Fiza, vitality tak ada masalah sebab dia dekat dalam elite, kan? Sebab dia dalam elite. Tapi yang tak ada elite ni, jadikan vitality, jual vitality satu kebiasaan. Right, so saya mengharapkan sesuatu yang berbeza. Okay, saya mengharapkan sesuatu yang berbeza. Okay, dan saya masih mengharapkan, terus terang saya cakap hari ni dekat semua orang, hari ni 30 hari bulan 10, saya masih mengharapkan KMU mencapai MBA sebenarnya tahun ni. 1 million yang pun tak apa, 1 star pun tak apa, sebab MBA 1 star is 1.2 million. Okay, 1.2 million.
kita tak dapat wasta pun, dapat wang mini pun saya okey, tapi kalau dapat wasta lebih okey lah. Saya masih mengharapkan UMDA. Right, saya tak kisah pun pasal trip apa semua, tapi memang kalau boleh saya nak pergi trip lah. Tapi kalau nak tengokkan hari ni 310,000 nak pergi trip dan saya tak layak untuk pergi ke Vietnam sebab saya last to financial year saya ada lepas target region. Saya tak layak pun nak pergi Vietnam, saya tak boleh nak fight. Okey, kalau semua orang fight lepas Vietnam pun saya tak boleh pergi. Right, sebab untuk saya 2 orang yang qualify Vietnam, saya akan qualify kalau UN punya kategori. Tapi disebabkan in last 2 years saya ada second star condition, saya tak layak untuk pergi. Right? Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita biasa je, kita boleh pergi juga kan. Tak ada masalah apa semua. Dengan syarat you qualify dulu. Okay, you qualify dulu. So dalam masa 2 hari ni, okay, perlu buat sesuatu yang betul-betul gila. Okay, saya tak sure macam mana nak letak muka. Petang ni saya ada manager meeting, polisi medical meeting dengan Imtiaz polisi medical meeting. Okay, saya tak tahu macam mana saya nak, apa yang saya, macam mana muka yang saya nak letak dekat meeting petang ni. 6,800 je approval bulan ni. Saya tak tahu nak buat macam mana. Right, saya tak tahu, tapi saya tetap bertanggungjawab, saya tetap hadir ke meeting dan saya akan buat apa-apa lah, sebab saya tahu kena maki ke kena marah ke, saya tetap akan balik rumah lah, insyaAllah tak mati lah. But macam mana muka yang saya nak letak petang ni. Okay, so kalau saya harap you boleh jaga muka saya lah. Okay, you all semua boleh jaga muka saya lah. Tapi untuk petang ni memang tak sebab apa-apa, berapa banyak scene masuk tu, sistem tetap akan capture hari ni kan, tetap akan keluar esok dekat result dia kan, meeting tu hari ni. Okay, so itulah. Okay, tapi tak apa. Okay, saya tetap bertanggungjawab dan saya tetap dengan tanggungjawab saya. Alright, saya tetap buat apa yang sepatutnya saya buat. Okay, saya standby, saya prepare 8.30 pagi, 8 subuh 8 tu saya akan buka dah pagi ni. Okay, saya dah breakfast dah sebelum tu, saya dah siap mandi, saya dah pakai baju dah, semua dah siap lah. Okay, tapi ramai orang yang tak boleh commit pun. Kalau you rasa you betul-betul boleh commit, saya terpaksa commit lagi bagus daripada you, sebab meeting ni saya yang buat. Okay, cuba just imagine kalau semua orang commit pukul 8.30, semua orang commit 8.30, tapi saya tak commit sebabkan saya manager, saya malas, saya commit pukul 9, meeting ni takkan jadi. Sebab meeting ni saya yang conduct, saya yang handle. Okay, saya yang handle, so saya perlu buat lebih bagus daripada you all. Okay, so saya bukan nak mengharapkan apa, saya mengharapkan sesuatu benda yang setimpal dapat dengan saya. Okay, sesuatu yang setimpal dapat dengan saya. Saya tak ada masalah pun dekat siapa yang tak nak masuk. Saya tak ada masalah pun dengan siapa yang tak nak reply message pun. Ramai yang tak nak reply message saya dah sekarang. Okay, it's okay, tak ada masalah pun. Okay, saya tak buat apa-apa masalah pun, dan saya tak buat apa-apa salah pun. Saya mencuba yang terbaik. Alright, so last sebelum kita pledge kita punya target minggu ni. Okay, sekali lagi saya nak cakap, untuk mendapatkan purchase, okay, kod yang paling kecil di bawah tu, kita perlu settlekan yang besar-besar dekat atas tu. Terutamanya kita kena create awareness, ataupun saya boleh katakan ialah presentation. Okay, kita kena create awareness dekat ramai orang, kita present dekat ramai orang, kita buat presentation dekat ramai orang. Okay, dan seterusnya jumlah akan mengikut turutan interest, evaluation, engagement, dan akhirnya purchase mean kita dapat sales dan kita akan dapat income, kita akan dapat keuntungan dekat situ. Okay, dalam makna bisnes bulan ni, setakat hari ni tak ada siapa-siapa pun yang ada buat keuntungan bulan ni, malah kerugian sebab kita perlu membayar kita punya expenses seperti biasa. Okay, so last, ada soalan? Ada apa-apa nak tanya ataupun ada apa-apa nak tambah pun boleh, tak ada masalah. Tak ada, bos. Tak. Sama tak?
Kalau tak ada, kita ada berapa orang demo ya? Last week kita target for 96,000 tapi kita dah dapat satu tu. Alright, I'm not sure about this week. Minggu ni saya nak buat 2 komitmen. Okay, target lah, maksudnya target untuk sales. Satunya target untuk sampai hujung bulan berapa banyak. Okay, dan seterusnya komitmen lagi 3 hari selepas tu, Rabu, Khamis dan Jumaat. So kita pecahkan kepada 2 sebab saya nak tahu berapa banyak yang kita boleh close. Tapi ambil dulu tu saya jadi cakap apa tu? dulu ataupun manager di mana manager sales kan, alright, bila kita minta target dan seseorang tu bagi target, bukan seseorang, tim dia bagi target, dia akan tulis target dan dia akan dapat target at least 70%. Okay, at least 70%. Right. So disebabkan itu kita minta target. Okay, kita nak go for 100%, tapi kebiasaannya manager ke sales mana-mana ke kan, dia akan dapat at least 70%. Nak target Right. 10 kau nak push. So bila you pledge target, you perlu bertanggungjawab dengan target. You kena buat sebaiknya dalam masa seminggu. Right. Dalam masa seminggu. Itu yang sepatutnya. Kata mungkin satu. Right. Satu closing. Saya kena dapatkan feedback balik pada hari Jumaat berapa banyak, at least 70% kita tahu. Kalau boleh kita nak 100%. Tapi kalau kita boleh sampai 80%, dia sangat bagus. Kalau 70% is normal, 80% dia sangat bagus. Kalau dia sampai ke 100%, dia terus sangat cemerlang. Dan kalau more than 100%, kebiasaannya manager akan risau juga. Kebiasaannya. But kalau terjadi sesekali tak ada masalah. Tapi kalau setiap minggu exceed daripada 100%, dia ada masalah juga. Okay. But sayang, 2 minggu yang terakhir saya minta target, saya tak dapat even satu sale pun. Bukan kata 10%, 20%, satu sale pun saya tak dapat. Alright. So tolong, okay, tolong you komitmen sini, you tanggungjawab dengan komitmen you buat. Okay, permasalahan yang dia imtiaz kat you kan, nak kata surrounding itu, surrounding ini, nak kata masalah itu, masalah ini, produk itu, bermacam-macam masalahnya you tak buat. Okay, masalahnya you tak buat apa-apa. Okay, you tak buat yang betul. Itu yang masalah dia sebenarnya. Sebab kalau aku dapatkanlah satu kes pun saya tak boleh nak dapat. Okay, kan satu kes pun saya tak boleh dapat. Tengok sangat ke KMU ni, sampai satu kes pun tak boleh dapat. Bukan ni satu kes daripada seorang, satu kes daripada the whole entire team pun saya tak boleh dapat. Takkanlah KMU seteruk itu. Tak mungkin. Okay, permasalahannya you hanya menunding jari dekat tempat lain. Okay, menunding jari telunjuk you dekat situ salah, sini salah, tanpa dalam masa yang sama you terluka. Ada 4 jari lagi yang menunding dekat diri sendiri. Okay, ada 4 lagi jari yang menunding dekat diri sendiri. So saya mengharapkan you beri target pada hari ini. Saya nak target 2 hari, 3 hari. Okay, Isnin, Selasa berapa, Rabu, Khamis, Jumaat berapa. Okay, dan untuk target monthly tu, okay, untuk target monthly saya nak target untuk November. Alright, target untuk November. Target untuk Oktober means apa yang you target 2 hari ni, itu adalah target untuk Oktober. Sebab itu je, sebab dekat dalam ni semua tak ada kes lagi. Okay, semua tak ada kes lagi. Dan saya nak target untuk November. Alright. So saya nak sekejap macam mana? November bagi 2.
Okey, so yang pertama saya nak daripada Kali ikut tu 1.5. Nas dulu. Botol 12 motif. Tak apa buat 12 motif. Okey, Assalamualaikum. Nak berapa? Target saya untuk 2 hari sampai besok lah. Dan ni 12 So yang tak saya kena buat. paling penting saya kena make sure saya istighfar bulan ni. Seminggu kena buka satu kes. So, saya target 3,000 untuk 2 hari ni. Saya Ada tu belum? ada lagi pula, tapi tu dah tak ada confirmation lagi untuk klien. Yalah, saya nak Saya tengok try orang depan. saya buka Kalau ikut ni dia saya satu apply for hari ni. 150 untuk 2 hari ni. So untuk sampai hari seminggu, sampai hari Jumaat ataupun hari Ahad depan, sampai hari Ahad nanti saya akan try untuk dapatkan 10,000 NC. Target November. Target untuk November, sampai hujung bulan November saya target at least saya buat 20,000. Dia boleh buat apa? Abang kata tulis lah 12 motif. Ni. Hmm. Ni kat suatu yang apa? Alright, Itu kalau yang tu planning di sana dah tu cakap lain. macam mana buat tu ni. 12 Okay, planning saya untuk 2 hari ni saya akan fokuskan kepada untuk follow up balik mana-mana kes yang saya dah buka ataupun mana-mana existing client lah, tapi saya fokus pada mana yang follow up sebab itu yang dah tunjukkan orang punya Lepas abang interest lah. So dia dah ada interest, saya akan fokus dekat yang follow up. Dan untuk the whole week sampai minggu ni macam biasa teruskan untuk buat macam boleh cakap tadi, buat awareness. So saya akan terus buatkan awareness, revisit semua saya akan buat juga untuk saya punya existing client saya. Alright. Ada soalan nak bagi dekat Nas ataupun ada nasihat nak bagi dekat Nas ataupun yang lain? Ni kena berjumpa balik semua ni mesti berlekat. Tak ada Okay, next Bella. Assalamualaikum pagi semua. Pagi. Target bila 1 Disember Sabang 120K untuk data advisor. So shortfall sekarang 70,000. Biasalah target still sebab lagi 2 hari kan, hari ni esok. Okay. Closing. Ada orang chat pun tadi. Sebelum Dia cuma apa? tengok dulu sebab 9,000. malau ni klien kata nak update senyap tak. Untuk 2 hari ni 10K anything Abang ada tak yang baru kau yang kita nak buat 10K kali ni macam ni. Abang kata buat training betul. untuk minggu ni Nak buat nak tanya follow up. yang minimum. So saya juga minimum tapi minimum ni bila start bulan minggu lah Abang kata yang tu cukup. dengan yang isi klien. Lain nasihat apa dah? So planning proses media Ada betul 50,000. sama sedalam Buat okay, bila nak pergi baik ke bila setengah sekali. Di setengah sekali tu ada lain 28 lah. tak nak ramai macam Abang yang kena tengok pun. untuk ini Saya tak semua lah. kan. Buat lah. Buat lah ni. Last Tapi tak apa lah buat. Orang bilang sama. Aku gitu apa nak buat. kalau yang existing klien, Yang mana? kalau bukan existing pun kawan-kawan kawan sama ada Dekat kok. Kalau ada juga lah kita ada kat satu dulu. untuk mostly untuk Jepang Minggu ni kita nak closing tu. Kita tengok. sebab medical card tak open sangat Ha. Jepang lah banyak bilang Ini nak closing kata dah satu tu. Hak tu lepas tu bukan minggu ni. Kita tadi. Dah satu. soalan tak Kau tahu lah ada 5 juga. Mesti ada satu. Target November berapa? Lama. Number. target November buat dalam tu dalam 40 lah sebab target 70 kan. So target November saya rasa buat juga 40.
Sebab nak kejar December lagi 2 bulan so takut tak sampai, so target cuba 40. Okey, Kudin. Okay. Assalamualaikum. Right. So target sampai Disember sama lagi 120,000. Okay, so shortfall lebih kurang dalam 80 lebih. Then target buat target 5,000. Dan untuk November target tu 40,000 lah. Okay, so planning aktiviti minggu ni macam semua tak. saya akan follow up mana yang dah pernah open case, and then saya akan teruskan untuk buat direct approach jugalah. Sebab last week saya ada buat direct approach dan ada juga open case daripada situ. So minggu ni pun saya akan teruskan direct approach. Saya buat hari Selasa dan Khamis sebelah petang. Okay, untuk planning posting social media, saya nak buat lebih konsisten lah. Sebab sebelum ni dah posting tapi dia tak berapa konsisten lah. So nak teruskan dan lebih konsisten dengan posting tu lah. Okay, so rasa tip untuk minggu ni tak ada apa sangat. Mungkin macam yang bos cakap dia dah kena create awareness yang lebih lah. So daripada awareness tu boleh dapat create numbers yang Target internet. kembali 20 target. Tapi sampai Disember dah buat apa? 50. Satu hari bulan November 3 hari Ramadan kami Jumaat berapa target? 10,000. Ha? 10. Tak apa bagi time dulu. Bang tak apa bagi time dulu. Ami? Habis dah lu. Tak buat ni. Tulis tu kau. Okay, Assalamualaikum. Okay, target sampai Disember sepatutnya 150,000 kan? Okay, so masih shortfall target 150,000 NNC lagi. Untuk target minggu ni kalau Isnin sampai Selasa ni saya cuba nak follow up yang saya ni lah buat appointment sebelum ni, dan minggu lepas cerita Tak apa contoh kan contoh. yang minggu lepasnya sepatutnya lah ada 6 appointment tapi 1 saja yang confirm. Untuk follow up untuk Isnin Selasa ni saya cuba untuk follow up lah, at least kalau boleh tu satu close. Satu close saya cubalah. Untuk Rabu sampai Jumaat tu. Untuk Rabu sampai Jumaat continue tu untuk target November. Untuk target November tu bagi saya lah, saya nak target untuk 12,500 ANC dulu. Cuba untuk yang tu dulu sebab saya rasa tinggi sangat sebelum ni. So untuk bulan November 12,500 ANC. Untuk planning aktiviti, sebelum ni saya kalau boleh tu 10 presentation. So saya sampai minggu ni lah saya akan buat sampai ni lah 10 presentation lah saya cuba. Minggu lepas target 10 dapat apa? Minggu lepas 10 presentation patutnya, tapi 6 appointment tu pun banyak kena tangguh lah. Dapat apa total presentation minggu lepas? 1. Satu tu yang orang nak tahu. So minggu ni
Minggu ni 10 kalau boleh. Beritahu. Minggu ni kalau boleh 10 presentation lah. So planning posting social media ni Tak buat lagi. belum lagi lah. Tapi insyaAllah lah. Lepas ni adalah planning untuk ni tu. So yang tu je kot. Oktober ni sampai esok ni satu kes ni berapa ANC lebih kurang? Target. Tu 51 tu lah kes tu. Satu kes yang apa plan basic ni lah. Berapa dik? Apa RM50. Plan basic ni. Okey, untuk Rabu, Khamis, Jumaat punya target? Kami Jumaat ni masuk bulan baru. Untuk minggu ni. Untuk minggu ni untuk bulan depan lah kan? Rabu, Khamis sampai Jumaat, sampai Ahad ni. Nak target apa? Target 6,000 dulu, setengah daripada tu. 6,000 kot, 6,000 NSC. Okey. Ami? Jatuh. Tutup pintu ni. Okey, Ami nak share, Ami? nak. Tak. Okey, saya stick dengan target saya 150,000. So minggu lepas tak ada apa. Ami tak mic off ke? Okey, sorry. Okey, untuk macam mana target sampai Disember kan? Satu-satu kan? Okey, target sampai Disember ni saya stick dengan 150,000 lagi untuk personal sales saya. So short target 150,000. Target minggu ni ya. Tak tengok tak. Target minggu ni saya target kalau sampai esok 31 hari bulan ni saya still percaya bahawa saya boleh buat 12,500. Tapi saya cubalah sebab saya ada list yang saya tengah follow up untuk minggu lepas dan 2 minggu lepas lah yang saya dah present. Cumanya sampai esok ni saya target memang dari Masdu saya kena cari juga 12,500 sebab lah ni ada 30 nama yang saya dah buat presentation. So total untuk saya follow up 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada lebih kurang 15 orang yang ada potensi yang saya boleh follow up daripada 31 total presentation yang saya dah buat 2 minggu ni. So minggu lepas saya buat 14 presentation lah. Jadi saya kena push juga untuk 12,500 tu lagi sampai esok lah. Finalkan esok. Apa lagi planning aktiviti minggu ni. So saya akan buat macam biasa start untuk esok dan hari ni saya mungkin tak buat dah presentation direct approach. Saya nak follow up fokus follow up. Dan minggu ni start 1 bulan tu saya akan push untuk stablekan balik saya punya aktiviti direct approach macam biasa. Sebab momentum tu alhamdulillah dah ada, cuma kena betul-betul serius untuk fulfillkan satu hari target presentation saya tu. Tu saja. Planning posting social media saya tak buat lagi. Saya cuma buat normal macam personal account lah macam biasa. Dah aktif dah. Cuma untuk posting berkaitan dengan company belum lagi lah. Tips tak ada setakat lah ni. Target
November berapa? Target November. Target November target November tak. Target November. Tak. Saya target 75 cik dia. 75k. Untuk Rabu November. Khamis. Untuk November 75k lah. Untuk Rabu Khamis ni minggu ni saya sana saya target 18,000. 18,750. Minggu ni. Ya, betul. So yang tu saya bagi dengan 8 ni lah last 8 minggu lah untuk end year. Alright. So kalau ikut total kita target seminggu Isnin sampai Jumaat lah. Jadi Isnin sampai Jumaat kita ada RM85,850. Agak okey, agak tinggi juga. Kalau sampai esok RM31,100. 31. Apa yang saya nak sekarang ni ialah kita fokus 31,000 ni untuk 2 hari ni. Lepas tu selain lebih kurang 50,000 nanti kita start satu hari bulan. Apa yang saya peliknya sekarang, target you all untuk 2 hari ni lagi rendah daripada target yang lagi 3 hari tu. So sepatutnya 2 hari ni hujung bulan lagi tinggi daripada 3 hari tu sebab 3 hari tu awal bulan. Okay? So itu normalnya orang sales lah. Tapi saya tak sure. Mungkin sebab sebelum ni kurang aktiviti, so tak boleh nak target banyak 2 hari. Lepas tu start hari ni baru nak start banyak aktiviti, so lagi 3 hari boleh wake up balik. Mungkin itu alasan ni, saya tak sure lah. Okay. Tapi lumrahnya hujung bulan kena close banyak lah. Itu yang sepatutnya. Okay. Itu yang sepatutnya. Alright. Okay. So ini target daripada 5 orang lah. Okay, kita ada 85 itu. Okay, so 31,000. 31,000 2 hari ni. Maksudnya kita akan end November by 37 lah. 37,000. Ya, okey. Saya terima je, okey. Saya terima je apa pun. Alright. Tapi saya nak you all semua janji kita takkan dapat kurang daripada tu. Alright, kita takkan dapat kurang daripada tu. So saya harapkan kita akan dapat kita punya target at least 37 dekat 40,000. Not so good mana. Okey, bukan satu bulan yang bagus lah. Alright, di mana saya mengharapkan bulan ni sangat bagus dan saya mengharapkan bulan 11 lebih bagus sebenarnya. Okey, so kalau macam ni agak sukar sebenarnya kita nak mengejar MBA. Okay, agak sukar kalau saya kirakan balik target setiap orang bulan
November kita dapat 187 orang daripada 187,500 daripada 5 orang. Agak sukar untuk kita dapat MBA. Terus terang saya cakap, kita ada balance tu 690,000 lagi. Okey, 5 orang yang memberikan komitmen, yang saya rasa yang paling beri komitmen ada you all semua, pun hanya target 187,000. Dan lepas tu kalau kita achieve benda ni pun, lepas tu kita hanya ada sebulan saja lagi, lepas tu bulan 12. Right? Ini disebabkan apa? Okay, ini disebabkan apa? Ini adalah disebabkan kita kurang aktiviti. Okay, aktiviti sales dan aktiviti recruitment kita sangat slow. Right, sangat slow. So saya mengharapkan bulan 11 dan bulan 12 aktiviti sales dan aktiviti recruitment kita akan betul-betul rancak. Tak apalah berapa pun you nak target, janji you settle your target tu saja. Okay, terutamanya recruitment pun kepada yang sini terutamanya mesti nak kena buat recruitment, sebab recruitment pada bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni adalah recruitment untuk tahun depan. Okay, dia memang kita takkan dapat banyak sale pun daripada dia bulan ni, untuk tahun 2023 ni tak ada. Tapi itu semua adalah recruitment untuk tahun depan. So kalau ada sesiapa yang masih ada berimpian untuk promotion, naik kepada assistant agency manager ataupun naik terus kepada agency manager, okay, nak naik hujung tahun depan, recruitment bukan start tahun depan. Okay, recruitment bukan start tahun depan, recruitment start now. So saya harapkan recruitment tu akan terus berjalan dengan aktif. Okay, dengan aktif. Okay. Ramai orang yang tak buat recruitment lagi. Ada orang yang tahun ni buat recruitment pun, kita boleh tengok ejen-ejen kita yang baru recruit semua pun tak begitu memberansangkan. Okay. Kurang daya saing dan sebagainya. Tapi cuma saya nak cakap choice, kita punya choice of word lah. Kita punya choice of word. Masa you recruit dia, apa yang you cakap, apa yang you suruh dia commit, itu yang akan menentukan dia punya future lah dekat KMU. Right? Perlu gunakan choice of word yang betul. Jangan nak cakap bisnes ni terlalu senang, jangan cakap bisnes ni terlalu susah, jangan cakap bisnes ni terlalu bagus, apa benda semualah. Okay, so expectation dia kita kena manage dulu. Kita kena manage dia punya expectation dulu. Okay, saya biasa tengok orang fail dekat recruitment because choice of word lah. Okay, choice of word. Dia fail untuk recruit tu satu. Lepas tu bila dah recruit, recruitment dia suka berkembang, okay, because of word yang digunakan. Okay, so be careful. Okay, be careful dengan you punya word. Be careful juga dengan you punya attitude dan sikap dengan recruitment you. Okay, sebab kita kalau nak jadi leader, kita tak boleh nak ikut kepala kita je. Kalau kita tengah berangin, kita tak boleh nak berangin dengan budak-budak kita. Kita tak tahu orang yang kita recruit tu apa masalah dia, apa status dia, apa benda semua. Right? So choice of word sangat penting dekat sini. Okay, ada orang yang tak boleh kena marah, ada orang yang tak boleh nak berlawak, tak boleh. Macam-macam. Okay, so kena buat yang sebaiknya. Alright, so saya rasa kita sampai di sini sahaja kita pagi ni. Pukul 10 dah habis lah. Alright. Kita menghabiskan 5 orang punya target dalam masa 21 minit saja tadi. Okay, 21 minit sahaja. Saya punya sharing 45 minit, target pledge 21 minit. Right, so you kena repair lah benda-benda ni semua. Sebenarnya nak pledge target pun you kena cakap lah benda-benda ni. You kena bagi someone tips dekat orang lain, kena bertanya dekat orang lain, kan? Sebab kalau culture ni tak ada, kan?
kalau culture ni tak ada, ini adalah salah satu sebab ejen kita tak boleh nak kekal dengan kita. Kita punya choice of word dah lah tak betul. Itu dah jadi satu sebab. Lepas tu tak ada culture yang bagus, dia akan jadi satu sebab yang lain. Okay? Dia akan jadi satu sebab yang lain. So culture yang bagus tu juga penting untuk menaikkan semangat seseorang. Alright, so itu saja. Thanks for attend pada pagi ini. Okay. Untuk Afizal dengan Ami nanti 10.30 boleh saya bagi linknya, sebab 10.30 boleh masuk. Alright, so saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih bos. Terima kasih semua. Ami tunggu sekejap Ami. Okay. Kau serah. Okey. Cik Ali nampak saya? Nampak Tak nampak. Nampak Afizal tu lah. Oh, saya Cik Ali tak nampak. Oh, ya ke? Saya guna 2 gadget ni. Tapi line Hafizah juga. Pakai 2 gadget macam mana? Tak pakai telefon satu lagi, tapi pakai access yang Hafizah punya link juga. Oh, iya ke? Hmm. Oh, tak dapat. Tak masuk. Oh, saya kan ada tak Cik Ali. Saya ambil kerusi tu kita tak. Saya tak nak. Nampak pakai kain. Okey, Cik Ali. Saya nak ni nak present sikit pasal minggu lepas punya ni, yang pergi detail. Boleh tak? Dengar? Dengar. Saya Jumaat Satu Ahad memang saya tak buat kerja, Cik Ali. Memang urus emosi lah. Jujur lah. Allahu Akbar. Jumaat Satu Ahad memang tak buat kerja. Ini Rizak Isnin sampai Khamis saja. Okey. Macam mana Cik Ali? Macam mana lu? Tak tahu. So apa ni, berapa banyak yang rasa-rasa memang betul-betul yang confirm boleh close? Ada berapa? Kalau sebenarnya yang saya tulis ni, saya expect saja lah. Berdasarkan lepas yang saya jumpa tu, saya tengok apa keadaan dia. Kalau ikut ni, nama kat sini kalau yang saya tulis okey ni ada 15 kalau ikut tu. Tapi sebenarnya bukannya 15. Saya rasa bawah lagi lah. Sebab apa, cuma yang tu lah ni memang saya nak follow up yang tu dulu lah. Nak jumpa dan tengok lah. Semua ni duk WhatsApp, ada duk WhatsApp, lepas tu tak reply. Saya duk nak call lah. Ikut lah, jujur lah. Saya rasa kalau yang rasa yang saya nak, yang rasa macam nak tu, saya rasa kalau ada yang 50 pun ambil RM50 lah. Saya rasa tak cukup 12,500, tapi tak tahu kot ada keajaiban. Owner-owner bisnes ni mungkin mereka pun okey. Boleh jadi cukup tu saja. Tapi atas saya kena jumpa mereka kali kedua ni lah, tengok keadaan tu macam mana. Kita faham tak lah ni? Sebab kan saya terus follow up setiap hari, memang saya akan WhatsApp mereka. Kan saya ada saya selfie, lepas tu setiap hari pagi memang saya akan follow up semua ni. Bukan follow up apa, saya akan bagi lah sesuatu lah kat mereka setiap pagi. Daripada hari tu saya jumpa mereka sampai ke hari ni. Okey, so yang pertama ada berapa orang saja yang respon. Okey. Yang respon tu saya tahu yang ada masalah kewangan lah. Okey, bukannya yang kita rasa dia ni memang nak ambil. Okey, tu. Okey, yang kedua yang tak respon tu, yang kita rasa potensi yang dia boleh ambil, yang dia rasa waktu dia okey tu, tapi dia tak respon apa. Tu lah, tu dari segi ni lah. Cumanya lah ni saya nak kena buat yang terakhir, saya nak kena call dan saya ajak jumpa macam Cik Ali suruh tu lah.
Tu saja. Hmm. Tu saja yang saya kena buat. Kalau saya dah jumpa dah, saya tahu macam mana momentum tu. 15 orang ni saya kena jumpa hari ni. Kalau tu pun kalau depa rasa depa nak jumpa. So yang paling sedih sekali yang saya kata APG tu, yang tu dia memang dia bagi nombor kat saya, nombor tak betul. Yang tu memang sedih. Sedih lah. Oh, Ah. biasa lah tu. Dia bagi nombor telefon kat saya sedih. Lain tu, saya call tengok bukan saya WhatsApp kan, lepas tu tengok dia read biru. Lepas tu waktu saya kata apa, saya tanya kat dia apa khabar, lepas tu dia kata ni siapa tak di sini macam tu. Saya ingat kan dia kata anak pokoknya bukan. Dia kata bukan, saya duduk kajang dia kata. Rumah yang tu saya moral down tu. Sebab yang tu antara yang saya target. Tapi tak apalah, saya cuba dulu hari ni dengan esok ni saya cuba fulfill betul-betul ni depa ni semua. Sekali saya try follow up depa untuk saya jumpa. Saya rasa mesti ada result lah. 12,500 tu insya-Allah kot, insya-Allah. Insya-Allah. Tak lihat, tak tahu nak janji, tapi 12,500 besar lah. Kalau 2 hari ni besar lah. Tapi saya rasa kalau saya pergi jumpa betul-betul, insya-Allah. Insya-Allah. Tu saja boleh kata. Nak cari baru memang tak ada dah. Nak cari present mungkin tak ada, tapi tak saat ni ada. Saya nak jumpa. Hari tu ni saya jumpa Abang Khairul tau. Tak ada Abang Khairul yang botak guru. Siapa? Ada UIA yang imtiaz yang nama dia Abang Khairul kot. Yang dia buat wiring. Bukan, dia ajar apa tau? Dia ajar silat. Cik dia kenal? Dekat mana jumpa dia? Saya jumpa dekat ni kan, malam tu saya sampai dekat KL tu. Esok tu program tu, saya jumpa dekat itu. Saya makan, lepas tu dia ada appointment. Dia ada appointment dengan owner ni. Owner sekolah. Budak gila. Saya rasa lebih kurang lebih kurang umur saya. Tak pun muda setengah macam tu kot. Dia appointment dengan tu lah, dia nak ambil untuk staff dia. Ni package yang murah ni, medical ni. So dia kata ambil 5 orang macam tu lah. Dia buat lah quotation mana tu. Lepas tu dia duduk WhatsApp saya lah ni. Lepas tu hari tu waktu saya dah duduk WhatsApp tu, lepas tu saya beritahu kat dia, ni saya dapat idea, saya tak mahu lah direct saya fikir kau, yang ni tak pergi. Kalau kawan tu tak kata saya saya buat nak present kat dia. Kalau dia tak marah pula ya. Tapi saya buat lah kaedah lain. Saya kata, ni apa ustaz, sebab dia nama Fizuddin. Saya kata, ustaz saya nak minta tolong sikit, nak minta tolong dengar saya punya presentation ni. Sebab nak minta tolong dengar, sebab ini benefit bagus untuk owner-owner business. Nak minta tolong dengar. Lah ni cuma dia tak nak masa. Tapi sekali insya-Allah lepas ni dia kata macam okey kot. Cuma dia tak beritahu lagi pukul berapa. Macam tu. So saya taklah target nak close dia. Cumanya niat saya nak share dengan dia dulu. Then kalau dia ada kawan-kawan, sebab dia partner tau, business dekat sekolah dekat area UK Perdana tu. Dia ada ni, dia nak buka satu hari. Dia nak ajak saya. Hari tu ni dia offer saya. Bukan dia offer saya waktu lepas jumpa tu, esok lusa lepas tu lah. Dia offer saya jadi ni funder. Macam mana? Dia ingat dia punya duit. Dia ingat dia punya duit. Lepas tu saya tak kata untuk nak bagi funder tu, tak bukan masa je lagi. Tu yang lepas tu saya respon kat dia. Saya kata saya nak share sikit pasal benefit untuk owner-owner business ni. Tapi saya taklah bagi harapan besar pun untuk close. Tapi kalau ada rezeki tu ada, macam tu je lah. Alright. Tapi dia ada 3 jualan semua. Tapi 2 hari ni memang nak kena buat 12,000 tu. Kalau tak masak Masak memang masak kami. Memang masak tengok. Ui. Ujung-ujung. Apa lah, cuba follow up semua. Tapi kena call lah. Kena call cakap nak jumpa. Yang mana-mana yang boleh jumpa hari ni dapat 5-6 orang jumpa pun tak apa. Dapat jumpa 5-6 orang pun okey. Present, follow up semua buat cara macam tu lah. Sebab kalau jangan WhatsApp kena call okay? Kena call, jangan WhatsApp. Dapatkan benda tu dulu. Tapi tak nak satu kes mesti kena ada. Satu kes ni. Tapi Hafizah punya ni saya rasa sekiok dah ni. Yang ni tu. Cuma lah ni dia nak tengok detail. Dia nak tengok tu lah. yang 600.
Yang yang 50 ni stand artist tu. Kami Yelah. tanya tunjuk dia untuk buat 150 tu. Tapi disebabkan dia baru masuk kerja. Kerja elok juga dia posting kat mana? Sabah. Sarawak. Dia posting Sarawak. So dia apa dia kerja baru kerja ke apa? Dia Cikgu ke apa? boleh cikgu ke apa? Pegawai sains. Pegawai sains. Oh. Tapi dia baru kerja lah, duit tak ada air. Kalau takut dah ni, kalau kami close 50, tiba-tiba dia kata dia nak ambil 1.5 tu, dia macam ni lah, sebab dia potensi dia dengan dia single kan. Potensi dia tu dia boleh ambil 1.5. Betul tak? Tak apa, ambil je yang mana ada dulu. Okey. Jangan nak Itu kira. kita cakap lain lah. Boleh. Kita closing dulu lah. Closing dulu. Tutup pintu Hishim, tutup pintu. Sebab hari ni kalau boleh kena settlekan semua. Hari ni kalau dapat masuk semua kes, esok kita tinggal nak kejar approval je. Okey. Nanti esok sampai malam pun nanti leceh lah, macam sebelum ni pernah kena kan. Okey. Kita buat cut off sampai esok pukul 8 malam je lah last. Kalau boleh nak buat submission, boleh lah nak buat selepas tu, tapi lepas daripada pukul 8 tu semua dah 50-50 lah. Takut tak approve kan. Okey. Boleh buat tu sebab usaha dah ada, Allah dah tengok rezeki insyaAllah lah. Dia bagi delay sikit, lambat hari ni dengan esok dia baru bagi, tak apalah tu. Janji kena follow up yang mana-mana tu, kena call jumpa kan. Call jumpa kalau tengok mana-mana yang cari yang, sebab semua orang dah jumpa kan, semua orang tu kita dah jumpa. Cuba cari orang yang senang kita nak deal dulu, yang rasa-rasa macam kita boleh makan, betul-betul kita boleh makan. Cari orang tu dulu. Yang susah-susah tu yang kemudian kan. Yang susah tu kemudian, lepas tu kalau dah cukup 12,000, yang susah tu kita bawa ke depan, tak apa. Okey. Kena kira tengok macam mana kan. Kalau perlu satu orang masuk 2,000, perlu 6 orang tu, close 6 orang, tak apa, tak ada masalah. Kalau ikut 15 orang ni, kalau contohlah ambil 500 orang, katalah 500 orang, 50 orang seorang. Kalau untuk saya nak dapat 12,500 tu, saya kena ada lebih kurang 20 orang. Banyak wak. Janganlah kecil sangat, jangan semua orang kecil. Kita kena tengok ada yang besar sikit lah. Kalau kita ambil rate ni lah. Kena susun lah. Kalau yang macam kita rasa dia mampu, kita dah jumpa dia kan. Kalau rasa dia mampu, jangan cakap RM50 minimum, cakap RM100 minimum ke RM150